Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulakan ya. Hari ini sebenarnya saya nak bincangkan tentang modul satu modul yang kita ambil dari negeri Terengganu ya. Tapi program ini sebenarnya cikgu namakan sebagai camp Bestari SPM Sains mungkin kita ya. Okey, jadi sebenarnya di dalam camp Bestari ni cikgu nak bincangkan tentang apa ni soalan dalam modul MIP KSSM tingkatan 4 2021 ini ya. Okey, jadi sebenarnya soalan-soalan ni ialah soalan yang membentuk objektif dan subjektif ya. Okey, jadi mari kita bincangkan. Okey, cikgu akan bincangkan topik bertopik lah. Okey, pada kali ini, pagi ini topik satu dulu cikgu bincangkan. Okey, bab satu, langkah keselamatan di dalam makmal ya. Okey, soalan objektif. Okey, nombor satu, apakah fungsi topeng muka semasa bekerja di dalam makmal? Okey, sebenarnya jawapan dia A, untuk melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang singit ya. Okey, ini ialah fungsi topeng muka semasa bekerja di dalam makmal. Okey. Yang kedua, raja ini menunjukkan satu peralatan keselamatan di dalam makmal. Okey, ni lab coat kan. Okey. Apakah alasan terbaik untuk menggunakannya semasa bekerja di dalam makmal? Okey, supaya pakaian murid tidak kotor ya. Okey, yang seterusnya yang ketiga, antara langkah berikut yang manakah betul untuk melupuskan sisa picakari dalam dan jarum? Okey, caranya ialah dengan A ya, minyak kontaminasi secara autoclave sebelum dilupuskan. Okey, itu adalah cara bagaimana kita nak melupuskan sisa picakari dan jarum. Okey, seterusnya yang keempat, raja menunjukkan sebuah alat pemadam api kebakaran ya. Fire blanket Okey, antara berikut, manakah jenis kebakaran yang sesuai dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam di atas yang ni. Jadi ini ialah kebakaran, alat kebakaran. Ini menunjukkan sebuah alat. Okey. Okey, ya tabung gas. Ya, kebakaran tabung gas. Sesuai digunakan ini file ni sesuai digunakan jika ada kebakaran tabung gas ya. Okey. Yang ni taklah kan bangunan terbakar, lori tangki terbakar, sesuai lah ya. Kebakaran melibatkan elektrik sesuai ya. Kebakaran tabung gas, okey, kita gunakan fire blanket ni ya. Itu maksudnya. Okey, seterusnya raja menunjukkan sebuah alat pemadam api. Okey, ni ya. Okey, apakah keterangan kegunaan yang paling tepat bagi alat pemadam api di atas? Yang ini. Okey, jadi pemadam kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. Ya, ni. Dia kata, apakah keterangan kegunaan yang paling tepat? Ni kita gunakan untuk padamkan apa? Jadi yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap ya. Okey, seterusnya ini ialah soalan struktur bahagian B ya. Okey, jadi dia kata ni dalam P, yang ini Q, yang ini R, yang ini S. Okey, dia nak kita labelkan P dan R saja. Okey, P dan R. Maka, okey, ni apa sebenarnya ini? Google kan? Okey, itu Google ya.
Yang ini R ni ialah sarung tangan. S ni apa? S ni coat kan. Ni Q tak lah. Q kan. Google ni pelitup muka kan. Okay. Jadi dia kata apakah fungsi peralatan berlabel Q dan S? Q dan S. Okey, kalau Q ni dia melindungi hidung dan mulut daripada hidup bahan kimia yang sengit, yang berbahaya lah. Ya, jadi awak kena pakai pelitup muka Q. Manakala S pula ialah untuk melindungi kerosakan pada pakaian ya. Ni lab coat tu ya. Okey, seterusnya pada pendapat anda, okey, apakah kesan jika pelajar tidak memakai P dan Q? Jika pelajar tak pakai P dan Q, apakah kesan daripada ni? Tak pakai yang tadi tu lah. Alat tadi ya. P dan Q mana? P dan Q. Okey. Jika kita tak pakainya, maka mata akan tercedera atau buta. Okey, dan kalau kita tak pakai Q tadi, Q pelitup muka, kita akan sesak nafas. Ya, macam itulah. Ya, berlaku kalau kita tak pakai pelitup muka, sesak nafas. Ya. Apa dia? Macam mana? Kalau hidup kan ada bahan yang kalau kita hidup tu boleh rosakkan organ dalam. Betul. Betul ya. Kita sebenarnya dalam amal ni mungkin rasa macam benda tu remeh tau, macam tidak berbahaya. Tapi sebenarnya kalau kamu lah contohkan masa akan datang, memang kena pakai. Hati-hati ya, sebab kesan dia sebenarnya walaupun kita rasa benda bau tu macam tak berapa, yelah orang kata benda biasa kan. Tapi boleh menyebabkan awak sesak nafas ya. Kesan dalaman ya, yang kita tak tahu, kita rasa tiba-tiba rasa kan macam tu lah. Kena ambil perhatian juga lah. Sebenarnya kalau di dalam amal tu elok-eloknya kita pakai pelitup muka dan lab coat tu, baju putih tu ya. Eloknya yang panjang tu, yang apa tu, yang panjang tu lagi elok lah sebenarnya, yang sepatutnya. Okey. Dalam amal juga satu eksperimen oleh murid, okey, apa ni, tikus kan, okey. Okey. Jadi nyatakan satu alat keselamatan ni perlu anda gunakan. Ni. Jangan pegang macam ni lah, nampak dia pakai tangan tu kan. Bahaya. Bahaya apa kena pakai sarung tangan sebenarnya. Bila awak pegang tikus tu, okey. Jadi sebenarnya kena pakai sarung tangan, topeng muka, goggle, baju makmal. Kalau kita nak buat pembedahan tikus, suka tak kalau kita buat satu hari ya? Tapi memang kena steril betul-betul. Takut. Jadi tak boleh main-main lah, bahan-bahan tu memang kena betul-betul steril ya. Kena pakai bahan-bahan yang, sebab tikus ni dia banyak kuman, dia banyak ni kan. Okey, semasa melakukan ni tadi lah. Okey, setelah selesai, dia kata apakah langkah yang perlu anda lakukan kepada bahan eksperimen dan tangan anda, nampak? Okey, kalau bahan eksperimen awak kena yang pertama balut dengan tisu, kemudian dibalut dengan beg plastik, lepas tu disejuk beku, okey, dan seterusnya dilupuskan bahan tu.
tikus tu lah sebenarnya. Boleh balut dengan tisu, lepas tu masukkan dalam beg plastik, lepas tu sejuk beku dan dahulu, kemudian dilupuskan. Ya. Jangan sesuka hati ya, tak boleh sesuka hati sebenarnya. Kena ada cara. Okey, tangan awak pula. Jangan semua orang selepas menjalankan pembelahan tu, kenalah basuh betul dengan sabun antibakteria. Kena betul-betul. Jangan main-main ni racun sabun antibakteria. Okey. Semasa menjalankan eksperimen, anda tertumpah sejenis bahan kimia di atas meja, Apakah yang perlu anda lakukan? Okey, sebenarnya awak perlu beritahu guru lah. Okey, segera beritahu guru. Okey, tambahan ke sini atau pembantu makmal. Okey, jika dia ada. Kemudian awak akan dijadikan kawasan tumpahan tu sebagai kawasan larangan. Okey, seorang tak kira lah siapa, kena macam suruh kawan-kawan ke tepi, macam tu kan. Lepas tu sekat tumpahan tu daripada merebak. Okay, kalau ada pasir, gunakan pasir. Okey, lepas tu kaut tumpahan itu itulah yang sebaik-baiknya. Sementara cikgu datang lah, contohnya. Tapi sepatutnya guru kena ada lah pada masa itu Okey, atau pembantu makmal Okey. Seterusnya bahagian C Bahagian C selalunya kita soalan kita macam ni lah. Okey, saya macam ni. Cuba baca dulu. Okey, ini isi isi 3A. Okey. Pemadam kebakaran dengan warna label yang tertentu mempunyai fungsi yang berbeza untuk memadam kebakaran. Apakah maksud warna label merah pada alat pemadam kebakaran dan jenis kebakaran yang boleh dipadam oleh pemadam api jenis ini? Yang ni lah saya masukkan dalam gambar. Okey, sebenarnya bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu jenis kebakaran kayu tiga ni. Okey, jenis kebakaran ialah kelas A. Yang diambil label merah ni ialah kelas A. Kain, kayu, kertas dan kayu. Okey. Seterusnya, okey, ni Raja ni menunjukkan salah satu alat pemadam kebakaran. Okey. Bagaimanakah alat ini berfungsi dalam menyelamatkan mangsa kebakaran? Inilah blanketnya, selimut. Bagaimanakah alat ini berfungsi dalam menyelamatkan? Okey. Sebenarnya dia boleh memadamkan bahan api kecil yang susah dipadam dengan air. Jadi awak gunakan selimut ni. Susah dipadam dengan air. Okey. Terusnya, C. Pemadam api jenis air tidak sesuai untuk memadam kebakaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Yang tadi berikan alasan anda. Okey, alasan dia ialah air ni lebih tumpat daripada minyak. Okey. Jadi air ni berada di atas, minyak ni berada di atas air. Okey. Maka air tidak berjaya menghalang minyak bertindak balas dengan oksigen. Maka kebakaran tidak berjaya dipadamkan. Boleh Okey. Boleh ni. Dia kata pemadam api jenis air tidak sesuai memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Jadi kenapa? Sebab air ni dia lebih tumpat daripada minyak. Jadi minyak berada di atas air. Jadi dia tak, kalau kita padam dengan air, tak berjaya lah. Sebab
dia tidak berjaya menghalang minyak ni bertindak balas dengan oksigen. Itu maksud dia. Okey, seterusnya. Perkataan kata kunci di situ ialah lebih tumpat, kan? Lebih tumpat. Air lebih tumpat daripada minyak. Okey. Lepas tu ni ialah pemadam api jenis buih. Yang ini ialah pemadam api jenis karbon dioksida. Okey. Pada pendapat anda, jenis pemadam api yang manakah sesuai digunakan untuk memadam kebakaran akibat litar pintas? Wajarkan kematian anda. Ni sama ada jenis buih atau jenis karbon dioksida. Okey, cikgu bagi masa sedikit. Boleh tak? Hebat kan soalan dia? Tak? Soalan hebat ni. Bagi cikgu lah. Cikgu ni soalan hebat ni. Kalau ada siapa boleh ni ulang kaji. Okey, tak apalah. Sebabkan cikgu pun okey. Okey, ni ialah ulang kaji ya. Ini jenis buih. Okey, kalau jenis buih, sebenarnya buih ni menutup permukaan litar elektrik. Jadi dia menghalang bahan api bertindak balas dengan oksigen, ya. Menghalang bahan api bertindak balas dengan oksigen. Maka buih ni tidak mengalirkan elektrik. Jadi boleh tak kita gunakan untuk ni. Pada pendapat anda, sesuai tak untuk litar pintas? Buih ni tidak mengalirkan elektrik. Okey, tapi kalau ni karbon dioksida ni dia menutup permukaan litar elektrik. Dia menghalang bahan api bertindak balas dengan oksigen. Karbon dioksida ni juga tidak mengalirkan elektrik. Jadi bolehlah, ya, boleh. Dia tidak mengalirkan elektrik. Maka maka api dari elektrik akan padam. Kedua-duanya boleh, api dari elektrik padam. Boleh dia tak mengalirkan elektrik. Jadi dua-dua bolehlah pada pendapat anda jenis yang menggunakan sesuai. Dua-dua boleh kita gunakan untuk memadamkan jenis bahan api yang pilih tiga, mana-mana tiga alasan ni. Ada tiga kan sebenarnya. Okey, jadi itu saja. Yang ni ialah bantuan kecemasan. Okey, itu saja sebenarnya, dan nak tambahkan setengah-setengah. Okey, mana kita punya perbincangan pada hari ini. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan yang okey, terima kasih kepada yang sudi 12 sore, berapa belas? 10 lah pada hari ini. Okey, ada soalan? Boleh faham ya?